Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pada kesempatan hari ini kita nak belajar keseimbangan terma. Kita masih lagi merujuk kepada buku teks muka surat 120. Kita baca sama-sama. Perhatikan gambar foto 4.1. Apabila sebatang sudu logam yang sejuk dimasukkan ke dalam air kopi yang panas, sudu dan air kopi itu dikatakan bersentuhan secara terma. Ni ayat ni. Bersentuhan secara terma. Kerana tenaga haba boleh dipindahkan di antara dua jasad itu. Tenaga haba dipindahkan antara dua jasad. Bagaimanakah suhu logam dapat menyejukkan air kopi yang panas? Apakah keadaan akhir yang akan dicapai oleh sudu dan air kopi? Baik, hari ini kita nak belajar keseimbangan terma. Jadi dia tunjuk gambar kopi dan sudu. Betul, kopi ni panas, sudu ni tak panas. Tapi nanti bila sudu ni duduk dalam kopi ni akan jadi kurang panas, sudu ni akan jadi panas sikit. Tak percaya pergi dapur, okey? Try buat. Okey, kita beralih kepada muka surat seterusnya, 121. Apabila dua objek bersentuhan secara terma, muka surat 121 ya. Apabila dua objek bersentuhan secara terma, suhu objek yang panas akan menurun. Manakala suhu objek yang sejuk akan meningkat. Objek panas menurun. Objek sejuk meningkat. Siapa meningkat? Suhu. Sehingga suhu kedua-dua objek menjadi sama. Last sekali suhu kedua objek jadi sama. Jadi macam air kopi tadi dengan sudu, kopi panas, suhunya akan menurun, akan jadi kurang panas. Sudu dia sejuk, letak dalam kopi, lama-lama sudu akan menjadi panas. Sebab objek yang sejuk akan meningkat. Apa yang meningkat? Suhu. Kedua-dua objek itu dikatakan berada dalam keseimbangan terma. Cikgu tertinggal ayat ni. Pemindahan bersih haba antara dua objek itu adalah sifar. Maksudnya, pemindahan haba sifar. Jadi kedua-dua objek dikatakan keadaan keseimbangan. Jadi kita tengok kat gambar rajah kat sini. Dia letak dua objek yang bersentuhan. Satu panas, satu sejuk. Dua-dua bagi haba tau. Tapi yang panas ni bagi haba lebih banyak berbanding kepada yang sejuk. Yang sejuk ni pun bagi juga haba dia dekat yang panas. Tapi dia bagi sikit. Yang panas ni bagi yang banyak haba dia kepada yang sejuk. Tapi dengan syarat dia kena bersentuhan lah. Tak boleh lah kalau saya nak bagi haba kamu, saya duduk kat rumah saya, kamu duduk kat rumah kamu. Tak ada ke dapat habanya. Macam tu Jadi dia memang kena bersentuhan. Okey. Jadi kamu teliti go through gambar rajah tu. Tengok pengaliran haba semua kan. Sehingga dia dapat gambar rajah yang ke bawah. Kejap. Kita tengok yang bawah ni. Last sekali dia tengok suhu P dan suhu Q menjadi sama. Kadar pemindahan haba dari P ke Q adalah sama. Pemindahan haba bersih antara P dan Q adalah sifar. Dia dah bagi haba sama dah. Kalau dia bagi 10, dia bagi 10. 10 tolak 10, kosong. P dan Q berada pada keadaan keseimbangan terma. Jadi keadaan ni macam tu lah juga bila air panas, kamu letak ais, air itu jadi suam. Macam tu. Okey, kita beralih muka surat seterusnya. Keseimbangan terma dalam kehidupan harian. Kita tengok memanaskan objek. Dia bagi contoh oven kat sini. Udara panas di dalam ketuhar bersentuhan secara terma dengan adunan kek. Haba dari udara panas mengalir ke adunan kek. Hal ini menyebabkan adunan kek dipanaskan sehingga masak. Apabila makanan disimpan dalam peti sejuk, haba dari makanan mengalir ke udara di dalam peti sejuk sehingga keseimbangan terma berlaku. Suhu makanan menurun dan makanan kekal segar untuk tempoh yang lebih lama. Okey, bila cerita pasal oven, pasal ni, pertama kalau apa-apa kamu pakai kat rumah, tak kira lah oven, oven elektrik ke, ada lagi ke orang pakai oven gas? Ada lagi kot, cikgu suka oven gas. Okey, satu, bila oven ni dia panas, kalau kamu letak oven, pastikan objek-objek sekeliling dia bukan objek yang mudah cair. Janganlah susun tapoy mak kamu tepi oven tu. InsyaAllah selamat tapoy tu. Dan sebab ada benda-benda dalam peti ais. Benda ni cikgu selalu ingatkan pada siapa-siapa sajalah, terutama cikgu bebel kat rumah, kat anak cikgu, makanan mesti bertutup dalam peti ais. Sebab peti ais ni dia, nampak kat sini dia kata,
Haba dari makanan mengalir ke udara dalam peti sejuk. Dia dehydrate, dikeringkan segala benda yang ada dekat dalam makanan tu. Jadi contohnya kalau kamu ada buku yang basah, kamu nak keringkan dia, biasa kita jemur kan. Kalau cara paling cepat yang masuk dalam peti ais. Sebenarnya lah masuk dalam peti ais. Tapi kalau buku tu besar, tebal macam kamus tu, azab lah pula kan. Kalau kecil-kecil tu masuk dalam peti ais. Dia akan jadi kering elok. Memang peti ais ni dia antara tempat yang kotor sebenarnya. Sebab kita banyak makanan terdedah, bakteria. Dia bukan benda tu tak boleh rosak. Boleh, tapi sebab suhu tadi, dia melambatkan proses bakteria tu. Jadi kalau boleh makanan dalam peti ais yang kamu simpan, pastikan semua bertutup. Janganlah lepas makan dah hidang dalam mangkuk tu, angkat je mangkuk tu macam tu. Okey, kita tengok pula kat sini. Dia bagi termometer klinik. Dia letakkan di bawah lidah pesakit. Haba dari badan pesakit mengalir ke termometer sehingga suhu kedua-duanya menjadi sama. Suhu badan pesakit dapat ditentukan kerana keseimbangan terma berlaku. Ni pun sama jugalah. Ada yang letak dekat bawah lidah. Ada yang letak dekat dahi. Kan ada yang kalau kita pergi klinik, dia letak macam sekeping je, strip je kan, dia letak kat dahi. Minuman disejukkan dengan menambahkan berapa ketulan ais. Inilah. Ais menyerap haba dari minuman. Ini semua keyword ni. Ais menyerap haba dari minuman dan melebur. Okey, ingat sayang, ais melebur, bukan ais mencair. Daripada pepejal jadi cecair, peleburan berlaku. Kalau cair bermaksud air pekat, kita tambah air bagi dia cair. Ni ais dalam bentuk pepejal. Kemudian dia jadi air cecair. Proses kita panggil melebur. Cairan dari ais pula menyerap haba. Jadi kalau ada soalan tanya macam ni kan, keseimbangan terma, kamu kena beritahu siapa yang serap haba, siapa yang bagi haba, haba mengalir dari mana ke mana. Betul tak ayat akhir kamu kata sehingga mencapai keseimbangan terma. Ini kerana keseimbangan terma. Macam tu. Itu kalau soalan mengenai keseimbangan terma lah. Okey, kita pergi kepada muka surat 123. Menentu ukur sebuah termometer cecair dalam kaca menggunakan 2 takan tetap. Okey. Dia berbeza sikit dengan silibus yang sebelum ni, tahun lepas. Jadi siapa yang pakai buku rujukan senior, jadi hati-hati sikit lah. Ada beza sikit je kat sini cara kira. Masih lagi formula yang sama. So dia untuk apa? Pada termometer yang tidak mempunyai skala yang jelas. Okey, ni maksudnya. Tidak punya skala yang jelas. Jadi cara nak gunakannya, okey, kita tengok dekat muka surat 124. Okey. Memula termometer tu dia celup dekat dalam ais. Dia celup dalam ais. Berapa banyak garisan merah ni naik, dia tanda kat situ. Dia tandalah kat sini. Dia tandakan sebagai kosong. Kemudian termometer tu dia celup dekat dalam air panas yang tengah mendidih. Jadi berapa banyak dia naik, dia tanda kat sini. Jadi jarak ni dipanggilkan L100. Kemudian barulah dia celup, dia sukat dalam apa-apa bahan yang dia nak sukat. Berapa banyak dia naik ke sini. Yang ni dipanggil L theta. Jadi formula dia ada tulis kat buku ni, kat bawah ni kalau kamu tengok. Sama dengan L theta bagi L100 darab 100 darjah Celsius. Macam tu. Okey. Yang menariknya merkuri dekat dalam ni. Sifat merkuri ni dia mengembang. Merkuri ni tak bertambah. So kalau sejuk dia menguncup balik, ngumpul ke bawah. Bila dia panas dia mengembang. Bila kita sukat sesuatu dengan termometer, dia menggunakan cecair yang kita panaskan bika. Contoh dalam gambar rajah ni, dia guna bika, dia panaskan bika, pemanas rendam. Kadang-kadang kita pakai api kat bawah. Termometer ni tak boleh sentuh badan bika. Kalau dia sentuh badan bika, bermaksud kita mungkin dapat bacaan suhu badan bika. Jadi dia kena duduk tengah-tengah, terapung kat dalam air. Sebab kita nak suhu cecair. Macam tu juga. Sama juga masa dia sukat ais. Termometer ni terapung dalam ais. Sebab dia nak suhu ais. Okey. Ni formula tadi yang cikgu tulis tadi kat sini. Okey, ni formulanya. Baca tau. Okey. Kita baca kat bawah ni. Penentu ukuran. Kalibrasi. Menentu ukur ataupun penentu ukuran. Proses. Ni keyword. Perskalaan pada termometer. Dah, berhenti kat sini pun boleh. Kalau bagus, sebut sampai habis. Untuk membuat pengukuran suhu. Okey.
Suhu theta ialah takat tetap bawah dan suhu kosong darjah Celsius adalah takat tetap bawah dan suhu 100 darjah Celsius adalah takat tetap atas. Takat tetap bawah, takat tetap atas. Panjang turus cecair dalam termometer antara takat tetap bawah dengan takat tetap atas perlu dibahagikan kepada 100. Bahagian yang sama. Dengan ini termometer tersebut telah ditentu ukur dan boleh digunakan untuk mengukur suhu antara 100 dan 100 darjah Celsius. Okey, kita berhenti kat sini. InsyaAllah nanti akan datang cikgu tunjukkan video untuk latihan formatif 4.1. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Ma'assalamah. Bye.